Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi sebelum daripada itu hendaklah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala dan beberapa doa lagi. Kerana ilmu Allah adalah mempunyai cahaya, nur. Dia tak sama dengan ilmu lain. Sebab tu contoh Al-Quran. Orang yang susah belajar Al-Quran, saya sendiri pun sama. Saya belajar Quran sejak pada umur 7 tahun sampai umur 11 tahun baru dapat baca Quran. Panjang. Nah, tu saya contoh, orang lain saya tak tahu lah. Susah nak dapat. Ini cara contoh bagi mana nak bagi faham tentang masalah susah nak dapat. Ni masalah Quran tu. Yang saya nak cerita tu masalah diri Quran tu dia ada cahaya. 7 tahun sampai umur 11 tahun tak dapat, baru dapat baca, tak khatam lagi. Tak khatam lagi. Sampai mengamuk tak boleh nak baca. Dah malas dah. Orang tua nak pergi suruh pergi belajar kat guru dah malas dah. Lama sangat. Orang belajar 1 tahun dah habis dah khatam. Sulaiman, kawan-kawan saya semua pergi dekat Hafiz. Semua dah dapat. Belajar setahun pergi ke Hafiz, dapat hafal Quran 1 tahun dah habis. Tapi saya tak dapat. Last sekali ada satu ketika saya balik dekat kampung dulu, saya duduk dengan arwah ayah, betul balik duduk dekat arwah tok nenek. Nenek tanya saya, teruk mu ni belajar Quran dah berapa lama lah. Saya beritahu, dia tak dapat. Lalu tu dia bagilah satu syair. Dia kata, kamu amalkanlah syair ini. Saya beramalkan syair yang dia bagi tu. Alhamdulillah, dalam masa 6 bulan dapat khatam Quran. 6 bulan sahaja dapat khatam Quran dengan hasil pada saya amalkan syair itu. Itu yang bermakna. Dan Quran ni sebenarnya kita kena ada cinta. Cinta kita kepada Al-Quran. Jadi Quran tak akan masuk dalam diri kita, insya-Allah. Jadi sama-sama kita istighfar dan kemudian kita belajar. Baru kita mudahkan tazkirah, insya-Allah. Sama-sama ikut semua. Nah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna wa 'azamna ala an la na'uda li dhanbi abada. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna wa 'azamna ala an la na'uda li dhanbi abada. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna wa 'azamna ala an la na'uda li dhanbi abada. Ya Fattah
يا علي يا رزاق يا كريم افتح لنا قلبنا والقرآن العليم الحكيم نور تجري صفات الله صفات menjadi kalam Allah terang hati hamba Allah terang seperti Rasulullah ya Fattah ya Ali ya Razzaq ya Karim iftah lana qalbuna wal Qur'anul alimul hakim nur tajri sifat Allah sifat menjadi kalam Allah terang hati hamba Allah terang seperti Rasulullah ya Fattah ya Ali ya Razzaq ya Karim iftah lana qalbuna wal Qur'anul alimul hakim nur tajri sifat Allah sifat menjadi kalam Allah terang hati hamba Allah terang seperti Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi zidni ilma Qur rabbi zidni ilma Qur rabbi zidni ilma Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dua belakang tu mungkin tak pernah dengar. Mungkin tak pernah dengar. Jadi yang kedua tu, yang ketiga tu adalah syair yang saya cerita tadi lah. Itu adalah syair untuk penerang hati. Adapun yang last sekali itu adalah doa ladunni. Jadi kata tuan guru saya, sekiranya kamu amalkan doa ini, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu kepahaman tentang agama. Dan apabila kamu amalkan doa ini ketika nak pergi exam, contoh anak kita nak pergi exam sebagainya, dia boleh menerangkan dan bagi cepat dapat daripada apa yang dia nak. Tak kira dari segi apa semua, dia doa bukan semata-mata untuk akhirat. Kadang-kadang kita faham doa ni semata-mata untuk kegunaan. Dia doa dibagi dua-dua. Akhirat dapat, dunia dapat. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam Quran, fid dunya hasanah. Satu dia bagi satu doa yang jadi wajib. Doa yang jadi wajib ada dua. Ada dua doa. Satu, ada ingat tak? Doa yang wajib. Setiap hari wajib kena baca. Tak baca tak sah. Fatihah. Fatihah wajib dalam solat. Doa. Ada ingat? Doa wajib tak tahu lah. Doa kedua ibu bapa. Doa kedua ibu bapa itulah doa yang wajib setiap anak yang punya ayah dan mak kena baca. Setiap hari kurang-kurangnya satu kali. Pernah tanya tuan guru, kata sekiranya kamu tak baca satu kali satu hari, berdosa. Sebab tidak dinamakan seorang yang ada mak dan ayah. Itu dia panggil doa yang wajib. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi doa merupakan doa yang wajib juga. Tapi setiap kali kita berdoa, bukan mana hari-hari. Lillahi beza tu. Rabbana atina, setiap kali kita berdoa, apabila kita mengangkat doa kepada Allah, maka last sekali kena sambung dengan Rabbana atina. Kalau tidak,
Jadi permintaan kita hanya sekadar apa yang ada. Jadi kita nak untuk menyempurnakan segala doa yang kita baca, tapi taklah sampai dosa kalau kita tidak tak sambung yang tadi. Mana wajib bagi sambung ketika kita berdoa. Nah, jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kalinya kita dalam kehidupan Islam sebut sahaja Islam, maka kewajipan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah salat. Mana-mana saya pergi pun tempat kali yang pertama saya sebut tentang salat. Sebab salat adalah merupakan amalan yang pertama. Amalan yang pertama yang akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Selepas daripada dua kalimah syahadat, selepas daripada kita asyhadu an la ilaha illallah, di bawah la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu adalah salat. Yang pertama yang disoal oleh Allah, salat. Kalau salat kita sempurna, salat kita diterima oleh Allah, maka segala amalan yang lain pun Allah Ta'ala terima. Semua rangkum. Kalau salat Allah Ta'ala tolak, maka segala amalan yang lain, banyak mana kita bersedekah sekalipun, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada satu. Tengok mana-mana kita, mana-mana cuma tanya tu, adakah betul yang saya kata? Sebab saya ambil pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu al-'abdu fi yaumil qiyamah as-salat. Mula-mula akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat adalah salat. Fa in saluhat, maka jika salat itu diterima oleh Allah, saluhat sa'iru amali, maka segala amalan yang lain, daripada dia bersedekah, buat baik dengan orang, bantu orang, pergi haji, semua. Walaupun haji itu tak mabrur, tetapi solat dia Allah Ta'ala terima, maka ia haji itu Allah Ta'ala rangkum sekali. Itu pokok amalan. Itu kalau solat itu tak sempurna, solat itu ditolak. Wa in fasadat, dan jika ditolak oleh Allah, dan jika semayang itu, solat itu ditolak oleh Allah, fasada sa'iru amali, maka segala amalan yang lain dan akhirat satu Allah Ta'ala tak terima. Ni bukan main. Kita main-main dengan salat. Sebab sekarang ni yang sebenarnya kita main-main dengan salat dengan sebab kita tidak rasa kemanisan dalam salat. Tak rasa gairah dengan salat, tak rasa menarik dengan salat. Habis tu kamu pergi salat, dah orang Islam semua kena salat, dah jadi adab. Bukan jadi ibadah, tapi dah jadi adab. Ada orang Islam kenapa? Salat. Maka salat. Ajar anak salat. Tetapi memahami dalam bab salat, supaya salat itu jadi satu ibadah, tak ada. Tak ada. Sebab tu salat kita tak boleh menolak wala. Ustaz, dah lama saya ni salat ajak ada satu. Saya ni adalah buat perubatan Islam sedikit. Jadi adalah seorang hamba Allah tu datang. Saya kata salah hajat lah, minta kepada Allah. Dan saya pun semua, saya tolong orang, bantu orang sakit apa semua dengan salah hajat saja. Itu dia kata, Ustaz, saya tak larang lah nak solat hajat. Hari-hari saya minta Ustaz, sampai menangis dia. Hari-hari sakit sama Ustaz, tak ada perubahan. Tengok, tak ada perubahan. Hari-hari saya solat hajat, saya minta, setiap waktu saya minta, sama juga. Dah bertahun-tahun Ustaz, sampai sama juga. Tak ada jalan yang boleh ini. Bermakna solat yang dia solat itu tidak ada hikmah, tidak mempunyai hikmah. Mana tidak ada roh solatnya. Apabila solat itu tak ada roh, maka solat itu tidak dapat menolak segala kejahatan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini selalu baca. Apabila khatib naik atas mimbar, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Akhirlah sekali, inna salat, selalu baca. Tapi kadang-kadang khatib sendiri, inna salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang dapat menegahkan daripada perkara yang jahat dan keji.
Habis itu masih lagi yang jahat yang kecil itu dalam diri kita. Sehingga kepada bila ayat ini turun, maka adalah seorang daripada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kata orang yang solat tetapi masih lagi melakukan kejahatan, masih lagi tak boleh tinggal kejahatan, masih lagi makan rasuah, masih lagi buat benda-benda yang jahat, masih lagi tipu orang, masih lagi ambil hak orang, masih lagi buat orang terjadi sakit hati, masih lagi melakukan kejahatan." Maka kata Rasulullah, "Inna salatana." Sesungguhnya solat dia itu tidak dinamakan solat di sisi Allah. Bukan seorang yang solat. Oh, kalau macam tu Ustaz tak payah kita solat. Kalau tak solat balik awal. Ya, awal-awal lagi dia tak ada. Contoh yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jadi Allah Ta'ala kata, aku cadang satu neraka wil, yakni lubang daripada api neraka Jahannam. Ya, lubang tu, parit itu namanya neraka wil. Jadi neraka wil ni kata Allah, aku cadang bagi orang yang salat. Biar kalau macam tu tak payah solat lah. Dah solat kena masuk neraka. Itu dah solat pun masuk neraka. Orang yang tak solat lagi lah, bawah lagi ya. Maksud Allah supaya kamu usaha supaya dapat benda tu, dapat menyempurnakan ibadah tu. Ada aku bagi orang kahwin, bagi orang yang salat. Tapi solat macam mana? Dia cerita kat belakang. Sebab tu dalam wakaf baca tu, dia panggil wakaf qabih. Kalau sekiranya kita baca fawailul lil musallin, wakaf kat situ dia panggil wakaf qabih. Wakaf qabih ni wakaf yang tercela, tak boleh wakaf sebab merosakkan makna. Jadi kalau wakaf kat situ seolah-olah orang yang solat semua masuk neraka. Itu kena belajar bagi faham, tak masalah. Wakaf dalam Quran itu dia panggil wakaf qabih. Sebab tu tak digalakkan wakaf dekat situ. Kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Wakaf kat situ tak boleh, kena sambung. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Baru cukup. Solat macam mana? Solat macam ni, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang solat tetapi lalai ni banyak lah. Tafsir kalau tafsir tu banyak. Tafsir Al-Isa, tafsir Ibnu Katsir. Jadi banyak cerita-cerita masalah lalai itu. Ada lalai dalam masuk masalah waktu dan ada lalai yang kita lupa terus dalam salat. Orang panggil pencuri dalam salat, menyambung dalam salat. Bila takbir Allahu Akbar, tak ada Allah. Angkat takbir tu dah lupa dah. Bukan kita sebab mana kata Allah tu apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat? Masa kita angkat takbir Allah, apa yang kita ingat? Aku kalau zuhur, kalau kata maghrib saja aku salat sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Mesti dia akan datang macam tu. Sebab usalli fardul maghrib, mesti dia datang macam tu. Itu saya tak nak bahas lah nanti belakang. Sebab dia ada 2 kali. Itu kita kena ingat. Jadi betulkan salat daripada awal lagi, daripada bab bacaannya, qaulinya, fi'linya, qalbinya. Itu yang ada 3 di antara 3 rukun. Apabila kita baca Allahu Akbar, baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, baca Fatihah. Fatihah ada berapa perkara yang kena jaga dalam Fatihah? Ada ingat? Ada sampai ingat? 4 perkara yang wajib kita kena jaga dalam Fatihah. Ada perkara yang membawa kepada batal Fatihah dan ada perkara yang membatalkan pahala bacaan Fatihah. Dia ada 2. Bukan semua batal Fatihah. Yang batal Fatihah ni berubah
makna yang batalkan pahala Fatihah adalah sebutan tak betul pada sifat dan makhraj. Contoh, iaitu waladdallin ataupun sirah. Ihdinas sirah waladdallin. Kat situ dia ada 6, tapi kita baca biasanya kita dengar imam-imam baca kat situ dia tinggal satu sifat, yakni sifat istitalah. Isti'la ada, istitalah tak ada. Mana istitalah? Isti'la, tekanan di atas dha tu ada, tetapi memanjangkan sebelum naik tempat dha tu, idmamkan angin dalam mulut kita ada, tak ada. Cuba kita tengok imam semua, imam Mekah ke, banyak istitalah tu tak ada, tapi isti'la ada. Bukan tak betul, betul, tapi istitalah tu tak ada. Jadi itu tidak membatalkan Fatihah. Itu kena ingat. Saya dah beza di antara yang membatal dan tidak membatalkan Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada istilah. Istilah ada. Perasan tak? Perasan tak? Yang pertama di dalam Fatihah yang kita kena jaga, tasydid. Kenal tasydid? Tahu kan? Takkan tak tahu tasydid pula. Yang macam cak campur tu, 3 kat atas. Macam Allah ada kat atas. Tasydid. Ada berapa tasydid? Berapa banyak tasydid yang ada dalam Fatihah? Ada ingat? 14 tasydid. Ada 14 tasydid start pada bismillah sampai waladdallin. Lin itu pun satu masalah. Kadang-kadang kita tak ada tasydid. Lin macam lin tekanan di atas lin tak ada. Mana hilang tasydid. Yang kedua, ayat ada berapa? Ayat ada berapa? Kalimah. Yang kedua kalimah ada berapa? Kalimah ada 29 kalimah. Dalam Fatihah itu ada 29 kalimah. Bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim. Itu kalimah tadi. Kalimah ada 29 kalimah. Yang jadi bahaya tempat kalimah ni adalah kita menambah baris. Menambah baris. Itu kena ingat. Alham jadi alham, Rabbil alamin jadi Rabbil alamin. Itu kena hati-hatilah. InsyaAllah itu kena harilah insyaAllah. Yang pertama tadi adalah tasydid, ada 14 kalimah, ada 29 kalimah. Yang ketiganya ayat. Ada berapa? Ada berapa ayat? 7. Baik. Masalah ayat pun jadi masalah. Artinya kita tahu 4 perkara ni. Ada 7 ayat dalam mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab lain dia kata bismillah tu tak kena mengena dengan Fatihah. Sebab tu Hanafi dia tak baca. Hanafi tak baca terus. Hambali baca juga slow sebab dia kata sunnah saja. Tapi Syafi'i tak boleh, wajib, sebab dia kata itu adalah 7 ayat, salah satu daripada tu dalam Fatihah. Bismillah pada Fatihah. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim Fatihah ni dalam bab ayat tu tak boleh nak wakaf di tengah-tengah. Berhenti. Wakaf boleh tapi tak boleh kita sambung balik dengan tengah yang kita wakaf. Contoh, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tawakal kat sini. Ihdinas sirat tu ayat lain. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus ambil ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi mengikut setengah ulama dia kata batal. Kerana tak cukup 7 ayat. Tak cukup 7 ayat. Dipotong tengah. Tak cukup 7 ayat. Sebab tu dalam bab
Fatihah dalam apa solat, afdal kita baca satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Satu. Itu afdal. Kalau nak wasa boleh, kena ikut cara wasa. Jangan baca semua baca dengan wasa. Baca dengan wasa tapi jadi saktah, nafas yang sama. Tak ikut cara wasa. Kalau ikut cara wasa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mana cara wasa. Tapi kalau kita baca wasa tapi bukan cara wasa, batal. Sebab dia saktah dengan nafas yang sama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tak lepaskan nafas. Tak ambil nafas yang baru. Dalam kita nak buat alham dengan bismillah, batal. Tak boleh. Sebab dia kata saktah nafas yang sama. Kalau kamu nak wasa, cara wasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara wasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ini alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nafas yang sama. Tak ambil nafas yang lain. Jadi kata ulama itu ini satu, jadi satu. Fatihah tu jadi satu. Mana ayat semua yang 7 tak cukup. Boleh faham? Ya. Mudah-mudahan yang dengar malam ni cuba itu balik. Tu kena faham betul dalam bab salat. Jadi insya-Allah pada ni cuma dah ada lah mengajar bagi Al-Quran ada, tajwid semua dah ada. Baik. Di dalam mulanya solat, mana kita mula dengan Allahu Akbar. Itu dia panggil rukun yang pertama, mana yang dimulakan nak syarat masuknya dalam Fatihah dan dalam solat, yakni bermulanya dengan Allah dan disudahi dengan Assalamualaikum. Saya berdoa. Ada pun ini. Ada bunyi. SOP ini. Jadi apabila takbir Allahu Akbar, jadi takbir Allahu Akbar sebenarnya di benda tu dia kena masuk dalam hati. Bukan maknanya takbir Allahu Akbar ingat kepada apa yang kita niat tadi. Faham tak masalah niat ni? Niat yang kita niat tu, kalau Allahu Akbar kita bila aku solat fardu zuhur contohlah, itu bukan niat. Dan kaedah satu kaedah pun bi'adadin bitakbir, mana kamu berbilang-bilang di dalam takbir, bukan niat. Apa makna niat? An-niyatu kal barqi. Niat itu umpama kilat. Cuk, habis. Susah nak buat ni. Tak tahu lah. Tu niat. Kena faham konsep niat tu. Niat tu umpama kilat. Dia datang macam kilat. Lep, habis. Kita nampak kilat tu macam mana? Cuba kita perhatikan kilat. Sebelum apabila guruh kilat datang macam mana? Lep, tak ada. Itu niat. Itulah niat solat. Sebab tu dalam kaedah dia kata an-niyatu kal barqi. Bermula niat itu adalah umpama kilat yang menyambar. Habis. Sekali dia sambar, nampak, dan sekali kluk, hilang. Susah nak buat. Susah tak senang kena buat. Kalau kita nak solat, kita diterima oleh Allah, kena usaha buat. Dia ada cara dia, ada kaedah dia. Saya bukan yang boleh buat. Saya berapa belas tahun, 15 tahun. Usaha. Itu pun bukan sempurna lagi, tapi kita kena usaha. 15 tahun saya dekat pondok tu pun tak dapat lagi. Kena usaha sikit-sikit. Sekarang ni alhamdulillah lah. Nak kata 100% tu taklah apa ni sangat, tapi alhamdulillah boleh sikit-sikit. Tapi jangan kalau kita belajar apa ni buat masa kita nak solat. Ada takbir Allah. Habis. Jadi tak imam pula. Habis orang belakang. Jahanam.
Itu banyak orang takbir solat macam-macam. Ada yang takbir akak ke depan, Allah tarik balik. Ada tempat saya belajar dulu dekat Ulu Selangor, dekat arwah Haji Wazali Asmullah. Ustaz Wazali Asmullah ada Pondok Nerati. Masa tu saya umur 16 tahun saya. Kat situ masa tu ada ustaz daripada Indonesia, tak silapnya lebih kurang ada 10 orang. Lebih kurang ada 10 orang ustaz-ustaz Indonesia daripada Indonesia. Macam-macam dia takbir. Sampai kita kat belakang Allah, peliknya. Ada takbir Allah lama belakang. Kira Allah dekat belakang, masuk Allah masuk ada. Ada takbir. Itu ustaz bukan biasa. Dia kita kena bagi faham betul-betul. Sebab mengangkat ni hanya sunnah. Kalau kamu rasa susah, tak payahlah nak angkat. Tak payahlah angkat. Kalau rasa susah sampai ke sana ke sini, tak payah angkat. Senang Allah saja. Kalau mengucap takbir itu adalah wajib. Tu ni. Jadi takbir Allah, kata tuan guru, hendaklah kamu ingat. Itu dalam bab tasawuf. Dia tasawuf ni untuk menyempurnakan ibadah kita, ada adab yang betul. Jadi Allah, lafaz apa sebut Allah, Allah je, tak payah kita nak banyak dekat situ, sebab itu Allah. Kalimah zat Allah. Masukkan kalimah zat Allah kat dalam hati tu. Allah, bayangkan dalam hati kita kalimah zat Allah tu. Itu yang sembahyang kita tak ada khusyuk. Itu sembahyang kita tak ada zat. Sembahyang kita tak ada kekuatan. Dah kita takbir Allah tu dia hilang, tak ada Allah. Masih ingat lagi kepada aku nak solat, nak masuk solat. Baru dia hilang nak solat je baru. Takbir Allah hilang, tak ada lagi dah. Ya ada Allah Akbar, Maha Besar. Habis tu nak yang kat mana ustaz? Dah semua dah ada Allah Akbar, dah habis dah. Sebab kita tak faham. Hati ni ada berapa? Tahu tak hati ada berapa? Ada 5 jenis hati. Hati kita nampak satu, ada 5 kat dalam ni. Ada 5 jenis. Dia ada dekat hati kita. Kita tak faham tu yang kita tak boleh nak buat. InsyaAllah carilah guru belajar supaya kalau boleh cari guru khusus untuk senang dapat sikit. Belajar umum ni kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh buka umum. Tu Allah Akbar, ada Allah Akbar, Maha Besar. Habis tu tepat niatnya, tengah-tengah kosong di antara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari segi fiqh sah, tak ada masalah. Niat pada awal, lagi tak habis akbar, boleh kamu niat, boleh kamu pasang niat sampai habis. Itu fiqh sah, itu sah dari segi hukum. Tapi penerima di sisi Allah lain, dia beza. Sebab tu dalam amal kita dah buat. Kadang-kadang kita baca ayat kursi, lama kita buat amal ayat kursi ni. Ayat kursi banyak, semua orang faham tentang masalah ayat kursi. Sampai jin, hantu pun pandai baca ayat kursi. Semua pandai ayat kursi. Kadang-kadang orang masuk kena hasut. Kena rasuk tu, kita pergi dia kita pun baca ayat kursi. Baca kursi Allah dan dia pula yang menegur. Tak betul itu. Dia pula yang menegur. Jadi terbalik jin yang ada dalam badan orang tu tegur kita yang baca. Terbalik pula. Dia yang mengajar pula baca macam ni bang. Itu mana dia macam mana dia yang mengajar. Ni kita kena faham sebab tidak ada hikmah di dalam amalan kan tak betul pada tempat. Tak betul cara kaedah-kaedah tu tak betul. Boleh baca sebab dalam amalan, konteks amalan ni ada 2. Satu kita amal dapatkan pahala dan satu lagi kita amal dapatkan hikmah. Hikmah itu yang menolak. Orang baca ayat Fatihah apa ni bismillah, satu cerita baca bismillah sekali boleh bergerak jalan atas air. Tak apa, dia ada hikmah. Itu kita dengar cerita. Apabila kita dengar cerita macam ni dah jadi macam cerita dongeng. Cerita dongeng sang kacil, jadi cerita dongeng. Dengar lagi ustaz lain datang, sama juga cerita benda yang sama. Ada lagi ustaz datang, cerita benda yang sama juga. Tapi adakah benda yang cerita yang kita dengar pada ustaz-ustaz yang bercerita itu kita ambil iktibar?
Macam mana dia boleh? Kita kena fikir balik macam mana dia boleh jalan atas air melalui bismillah. Dengan satu kali bismillah. Yang kita kena cari, macam mana dia boleh jalan atas air dengan satu kali bismillah. Itu yang kita kena cari. Jangan kita dengar cerita tu. Ini silap. Kita belajar silap. Jangan kita dengar cerita, oh sedap, Ustaz tu wah hebat, balik apa boleh, oh cerita sedap, macam tu lah, kosong. Atau esok macam tu juga, lusa macam tu juga, tahun depan macam tu juga. Tak ada perhijrahan, tak ada. Last sekali mati kena COVID-19. Sebab doa tu tak ada hukama. Timbulnya penyakit, baru nak baca doa. Macam mana nak jadi? Baru nak baca doa. Kecil manis, dah lama dah kena kecil manis, baru pergi ambil ubat, sampai mati pun tak sembuh. Dah kena dah. Menegah tak ada. Ini silap. Kita silap pada awal. Mana setiap apa yang mereka boleh buat sampai baca bismillah satu kali pun jalan atas air. Sebab sebelum daripada tu dia beramal berapa banyak bismillah. Tuan guru pada tuan guru saya 70,000 sehari. 70,000 sehari bismillah. Tok guru saya sekarang ni 16,000. Tapi sampai saya tak ada dah. 3,013 ya, ada kurang lah. Dia tak ada. Mungkin ada murid saya sampai 1,000 dah. Lepas tu ada makin pupus, makin tak ada. Saya minta lebih, tak bagi. Ya, atas itu je yang kamu dapat. Tak apa lah. Tapi yang saya nak cerita bahawasanya itu yang jadi masalah. Kerana kita tidak ada amalan salihan, tak ada. Tak ada. Man da'a ila Allah wa amila salihan. Wa amila salihan tu kita tak ada. Orang yang beramal amila salihan dia banyak. Amalan dia tu banyak. Bismillah beribu-ribu dia baca. Lepas tu dia baca sekali, jadilah sebab dah lama dia beramal. Bukan makna satu kali dengan penuh yakin. Cuba baca dengan penuh yakin. Boleh jalan atas air. Lah sekali buaya masuk dalam mulut buaya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ngak habis kita. Sebab kita tak ada amalan salihan. Contoh sekarang Allah Ta'ala hantar bala macam ni. Semua orang pakat baca. Semua orang baca. Baru baca. Sebelumnya ada baca tak? Tak ada. Semua Tok Guru buat keluar doa tu, doa ni, doa macam-macam. Baru nak baca. Kalau kita baca pada awal lagi, tak ada masalah. Datanglah apa benda pun, tak ada jadi apa. Sebab Allah Ta'ala dah bagi hikmah dalam diri kita. Hasil pada kita dah lama beramal. Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wal juzami wa syai'il asqar. Setengah baca wa min sayyi'il asqar, itu khilaf. Khilaf. Nak baca. Tu saya tanya tuan guru, dia kata kalau baca sekarang ni tak jadi apa, dapat pahala dah. Sebab baru nak amal. Penyakit dah lama lah, kita baru nak amal. Itu dia kata kena tambah belakang lagi, satu lagi. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddami wal aswadi waddamil asfari waddail akbari. Baru dia komang dengan doa tadi, baru dia sempurna dengan penyakit yang ada sekarang. Itu penyakit COVID-19. Ya, kalau kita nak pergi, baca 3 kali. Nak keluar rumah, baca 3 kali. Nampak orang, nak jumpa dengan orang, baca 3 kali. Apabila kita ada tali Allah ni, hablum minallah ni, tali Allah ni panggil tali Allah. Bila kita ada tali Allah ni, ikatan Allah ni, barulah iman kita tu tak lari. Ni kalau masih lama berlarut tahun masa dengan keadaan macam ni, last sekali kita semua pun jadi hilang keyakinan kita kepada Allah. Hilang. Tengok sekarang ada berapa banyak. Sikit demi sikit. Hati kita hilang. Dah jadi isofi lama terlalu. Terlalu lama isofi sampai kita hilang. Kerana tidak ada pegangan kita tu. Tali dengan tali Allah tu tak ada. Kena amalkan doa. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddami wal aswadi waddami asfari waddail akbari.
Ya Allah ya Tuhanku, dan Allahumma inni a'udzubika minta lindung pada Engkau minar rihil ahmari, daripada rihil ahmar, penyakit yang datang dengan jin. Rihil ahmar ni sebenarnya penyakit datang dengan jin. Dia asal penyakit ni tak ada pun. Penyakit yang ada sekarang ni, asal penyakit tu dia tak ada, tapi kepala yang bawa penyakit adalah jin. Sebab tu rihil ahmar itu penyakit yang bawa dengan jin. Kita faham penyakit rihil ahmar ni suka ada penyakit angin dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah jin yang bawa penyakit tu. Kalau nak cerita masalah rihil ahmar ni panjang nak cerita, yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman AS. Panjang cerita dah. Waddami wal aswadi, dan penyakit yang ada dalam darah, darah yang tak stabil. Wal aswad, darah merah yang tak stabil. Waddami asfari, dan darah kuning, tengah darah kuning, dan darah penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, yang lama-lama, yang kotor-kotor. Wadda'il akbari, dan penyakit yang besar-besar, penyakit yang lama-lama, penyakit yang kita tak kenal nama dia apa penyakit. Jadi bila orang baca doa ni, insya-Allah kata Tuan Guru, Allah Ta'ala akan hindarkan daripada penyakit yang ada sekarang. InsyaAllah. Boleh ikut semua sekali doa. Nak tak nak? Kata nak, saya tak ada baca. Nak? Kalau nak, saya ijazahkan. Nak tak nak? Kalau nak, ikut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari, minar rihil ahmari, waddami wal aswadi, waddami asfari, wadda'il akbari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagi itu menjadi nafa'at untuk dia dan akhirat, dan ajarlah kepada anak-anak kita dan semua. Ini dia ada amalan yang boleh bagi, dan ada amalan yang kena khusus beradab. Dia ada amalan yang bagi pada insya-Allah pada lain kali. Jadi apa yang silap dan salah itu adalah daripada kesalahan, kejahilan yang ada pada saya, dan apa yang bermanfaat itu adalah daripada hidayah pada Allah SWT. Jadi harap doa semua pada kesilapan. Mudah-mudahan yang kita baca dapat rahmat Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fil hasanati wal akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu.